Okay. Right, testing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia ini kita dapat bersama-sama untuk program kita pada hari ini, iaitu untuk kita ulang kaji satu kitab karangan Imam Al-Ghazali, okay, yang sangat popular, iaitu adalah Bidayatul Hidayah, ataupun bahasa Melayunya adalah Jalan untuk Menuju Petunjuk. Okay. Sebelum kita mulakan kita punya ulang kaji hari ini, sebelum kita start, saya nak terangkan kenapa kita gunakan ulang kaji, bukannya kuliah ke pengajian. Kerana bagi saya, kuliah dan juga pembelajaran mengenai kitab ini terlalu banyak sudah dianjurkan oleh masjid-masjid, pondok-pondok lagilah. Dia adalah salah satu, kita kata, kitab wajib di pondok-pondok. Jadi untuk hari ini kita punya ulang kaji lebih simple, di mana kita akan saya akan baca terjemahan daripada kitab Hidayatul Bidayah, okey, dan kita akan ulas sedikit sebanyak mengenai kitab ini. Jadi pada untuk hari ini kita akan lebih untuk mengenal kitab Bidayatul Hidayah ini. Boleh kata semua masjid akan ada pengajian kitab Bidayatul Hidayah ini, tetapi untuk kita punya ulang kaji hari ini, kita ingin melihat, ingin mengupas isi-isi dan melihat daripada perspektif yang berbeza, dan kita akan cuba kaitkan dengan situasi semasa pada hari ini. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk mengenai kitab ini, saya nak ingin terangkan secara ringkas mengenai pengarangnya, Imam Al-Ghazali. Sebenarnya Imam Ghazali ini tak perlu lagi diperkenalkan, kerana kita tahu dia punya karismatik, dia punya keintelektual, dia sangat tinggi. Dia adalah salah satu, kita kata, tokoh ilmuwan Islam. Okay? Dan dia juga diberi gelaran sebagai Hujjatul Islam. Bukan kerana dia hebat berdebat sebagainya, tetapi kerana dia punya karangan itu seperti dia berbual, dia menjentik hati-hati kita. Sebab itu kita lihat mereka memberi nama Hujjatul Islam kepada Imam Ghazali. Sebagai contoh, di Malaysia kita lihat, orang selalu katakan dekat Malaysia ni kita ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay? Follow Syafi'i dengan Maturidiyah. Okay? Tetapi sebenarnya orang Malaysia banyak kita ambil daripada kitab Imam Ghazali. Ilmu-ilmu daripada Imam Syafi'i dan juga mazhab Maturidiyah. Okey, sedikit sebanyak mengenai Imam Al-Ghazali. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi, dengan nama panggilan Abu Hamid, dan nama masyhur beliau ialah Al-Ghazali. Cuma jangan tertukar dengan Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali itu orang lain, iaitu adalah lebih kepada pejuang abad yang ke-18. Yang ini Imam Al-Ghazali. Okey. Dan kalau kita lihat dekat sini, beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah bersamaan dengan 1058 Masihi di Tus, iaitu sebuah bandar di Khorasan yang terletak di Iran pada hari ini. Okey. Jadi kita lihat sedikit sebanyak mengenai Imam Ghazali. Kita tahu dia mempunyai begitu banyak sumbangan dari segi keintelektualan dia. Okey. Dan dia bukan sahaja kita tahu dia popular dalam kitab-kitab tasawuf. Okay? Di Malaysia memang kebanyakan orang mengikuti tasawuf daripada Imam Ghazali. Tetapi beliau juga adalah seorang ahli falsafah. Dia banyak menulis mengenai bidang akidah, bidang fiqh usul, bidang mantik. Boleh kata almost ke semua bidang dia merangkumi. Kalau kita lihat sedikit, ilmuwan Islam zaman dulu, kebanyakan mereka bukan hanya hebat dalam satu bidang. Dia tak macam sekarang. Kalau sekarang orang tu hebatnya adalah di dalam ilmu fiqh. Jadi dia adalah ilmu fiqh sahaja. Tetapi kalau kita lihat ulama terdahulu seperti Ibn Khaldun, Imam Ghazali, kita tengok Al-Farabi, kebanyakan mereka hebat dalam pelbagai bidang, sama ada bidang agama ataupun bidang-bidang yang kita kata moden. Okay? Jadi sama juga dengan Imam Ghazali. Dan kita lihat Imam Ghazali ni sebenarnya
saya tahu ada orang mempersoalkan mengenai Imam Ghazali, terutamanya dari sudut apabila dia beruzlah, dia mengasingkan diri apabila berlakunya kita kata masalah dalam masyarakat sewaktu era Imam Ghazali. Okey, tapi kita kena faham ini adalah cara perjuangan Imam Ghazali di mana dia beruzlah untuk memberikan kaedah metodologi baru kepada umat Islam pada waktu tersebut. Kerana pada masa itu Al-Ghazali ni dia adalah zaman Bani Abbasiyah, okey. Dan ketika itu ada juga tercetusnya perang salib. Dan pada ketika itu masyarakat Islam juga dia agak celaru dengan fahaman batiniah, ada fahaman falsafah, fahaman kalam. Diorang saling berbalah, okey. Dan apabila orang Kristian datang dan berperang dengan masyarakat Islam, okey, kat situ kita lihat banyak peperangan yang tewas, umat Islam tewas. Jadi Al-Ghazali cuba melihat apa masalahnya. Okey. Jadi masalah di sini bukan sahaja masalah luaran, tetapi lebih kepada masalah dalaman, internal, iaitu masyarakat Islam tidak cukup kerohanian. Sebab itu beliau cuba beruzlah dan mencari kepada satu bentuk kerohanian. Dan kalau kita lihat dekat sini, kitab Bidayatul Hidayah, walaupun dia adalah kitab yang lebih mengajarkan kepada amalan harian, tetapi dia memasukkan unsur-unsur kerohanian. Ilmu syariat ada, okey, kita kena solat macam ni. Tapi Imam Ghazali bezanya dalam kitab ini, dia memasukkan ilmu-ilmu kerohanian supaya kita bukan sahaja beramal, tetapi kita nak merasa kemanisan iman tersebut. Setiap ibadat kita boleh rasa kemanisan iman tersebut. Dan itu adalah sedikit sebenarnya mengenai Imam Al-Ghazali. Okey. Jadi di Malaysia, ahli sunnah wal jamaah yang kita sebutkan banyak mengikut metodologi Imam Al-Ghazali. Okey. Alright. Kita mula dengan sedikit, untuk hari ini kita tak masuk lagi bab yang pertama, tetapi kita akan melihat kepada mukadimah dahulu. Okey, supaya kita nak mengambil berkat Imam Ghazali. Kalau kita lihat kepada mukadimah pengarang ini, kebanyakan sebenarnya ada orang tak suka baca mukadimah, orang terus baca isi. Tetapi bagi saya, mukadimah ini sangat penting. Mukadimah ini dia menunjukkan sebab apa dia nak menulis dan atas tujuan apa. Okey. Jadi kita baca sedikit mukadimah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Selawat dan salam ke atas sebaik-baik makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda serta para sahabat baginda selepasnya. Seterusnya ketahuilah wahai orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh bersedia untuk menuntut ilmu, yang menzahirkan keinginan yang benar daripada diri dan rasa dahaga yang bersangatan terhadap ilmu. Jika kamu berniat bersaing dan berbangga-bangga di sebalik menuntut ilmu, mengatasi para pelajar yang lain, mahu menarik perhatian manusia kepadamu dan mengumpulkan harta dunia, maka kamu sedang berusaha untuk menghancurkan agamamu, untuk memusnahkan dirimu, menjual akhiratmu dalam dunia, maka jual belimu benar-benar rugi. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, Imam Al-Ghazali memanggil pembaca sebagai penuntut ilmu. Jadi sebab tu saya kata sangat penting mukadimah dia. Mula-mula mukadimah sahaja dia dah beritahu dah apa niat kita nak menuntut ilmu. Kalau niat kita semata-mata untuk jual beli, itu maksudnya kita nak jadikan ilmu ni sebagai perniagaan. Okey, tak salah mengambil upah, tetapi kalau melampau-lampau itu dah jadi satu perniagaan. Kalau contoh kita letak harga, orang nak panggil kuliah sejam, kita letak harga sampai 10,000, 20,000. Jadi itu kita takut benda itu akan termasuk dalam jual beli, ataupun untuk atau kita kata nak hebat pada orang lain. Ya, ada orang yang macam ni. Maksudnya dia tuntut ilmu untuk menjadikan diri dia hebat. Sebenarnya sepatutnya jika kita lebih banyak belajar, kita akan lebih tawaduk, lebih humble dengan orang. Sebab kita tahu bila kita lagi banyak belajar, sepatutnya kita tahu bahawa kita lagi banyak benda yang kita masih belum kita tahu. Jadi kalau orang belajar ni dan merasakan diri dia hebat, dia kena muhasabah diri. Sebab orang hebat macam mana pun, ilmu dia masih sedikit. Okey.
Seterusnya, jika niat dan tujuanmu antara kamu dengan Allah Ta'ala pada menuntut ilmu ialah mendapat petunjuk, bukan semata-mata mendapatkan riwayat, maka bergembiralah kerana para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka ketika kamu berjalan dan ikan-ikan di lautan memohon keampunan kepadamu ketika kamu berusaha menuntut ilmu. Tapi sebelum apa jua pun, kamu mesti tahu bahawa hidayah adalah hasil daripada ilmu. Ia mempunyai permulaan dan perakhiran, zahir dan batin. Seseorang tidak akan sampai kepada pengakhirannya kecuali selepas mengukuhkan permulaannya dan tidak dapat mengetahui batinnya kecuali selepas memahami zahirnya. Jadi untuk kita mendapatkan hidayah, orang selalu katakan, oh kenapa tak bertaubat lagi sebab belum dapat hidayah. Tapi kalau dia tak cari hidayah tu, tak boleh juga. Hidayah ini kita kena cari. Dia bukan datang macam mimpi, tiba-tiba tak. Dia adalah satu benda yang perlu kita cari. Bagaimana kita nak cari hidayah adalah melalui ilmu. Kalau kita kata, saya tunggu hidayah, kan? Bukan hidayah nama orang, hidayah daripada Allah, kan? Saya tunggu je lah kot-kot tahun depan, tak lagi 10 tahun ataupun pencen boleh dapat hidayah. Tak, dia tak jadi macam tu. Sebab kita kena usaha untuk dapatkan hidayah tersebut, iaitu dengan belajar dengan ilmu. Dan kita lihat dekat sini, jika kamu dapati hatimu bertangguh ketika berhadapan dengan hidayah dan bersikap lambat untuk beramal dengan kandungannya, maka ketahuilah wahai pelajar, nafsumu yang cenderung untuk menuntut ilmu itu adalah nafsu al-amarah bisu, iaitu sentiasa menyuruh kepada kejahatan, dan ia menjadi aktif untuk taat kepada syaitan yang dilaknat. Lalu syaitan dapat menghulurkan tali helahnya kepadamu. Lama kelamaan dia akan membuatkan kamu taat kepada tipu dayanya sehingga terjerumus ke dalam kebinasaan yang dahsyat. Seperti dalam surah Al-Kahfi, bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya golongan yang paling rugi amalnya iaitu orang-orang yang amal usahanya dalam kehidupan dunia ini menjadi sia-sia, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sudah berbuat baik-baiknya. Okey. Maksudnya pertama kita kata kat sini, jangan bertangguh. Okey. Sebab kita tahu benda ni kita biasa bertangguh. Bukan sahaja dalam bab agama, tapi dalam bab biasa pun kita bertangguh, kan. Nantilah saya nak cuci pinggan, nantilah saya nak masak, nantilah saya tu, nantilah saya ni. Itu kalau bab-bab keduniaan. Lagi-lagi kalau bab-bab mengenai akhirat. Nantilah tunggu umur 40 lah baru saya nak bertaubat. Tunggu pencen lah baru pergi masjid. Jadi bertangguh itu dia akan menjadi satu kebiasaan. Dia selalunya, kan, dia takkan automatically tiba-tiba umur 40 saya nak berubah. Tak. Dia mesti bermula dengan slowly. Sebab itu kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Ada orang dia terus baca kitab Ihya Ulumuddin, tak ada masalah. Tetapi bagi saya kalau kitab Ihya tu dia agak berat dan agak besar dengan saya rasa 6 jilid. Baik kita baca Bidayatul Hidayah. Ini adalah buku yang sangat nipis, yang mungkin sesuai untuk orang awam. Okey. Dan ketika itu syaitan akan menyebutkan kepadamu tentang kelebihan ilmu, kedudukan ulama dan hadis serta aksar yang berkaitan dengan padahal dia mengalihkan perhatianmu kepada sabda Nabi, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya barang siapa yang ilmunya bertambah namun hidayahnya tidak bertambah, maka tidak ada pertambahan daripada Allah melainkan kejauhan. Ini satu ujian juga untuk orang yang berilmu. Ilmu bertambah, tetapi hidayah tak dapat. Maksudnya kat sini, ilmu dia dapat, tetapi hidayah tu maksudnya kalau kita lihat orang tu berilmu tetapi perangai dia still tak semenggah. Okey, perangai macam iya ke dia ni ulama contoh, kan. Itu mungkin ilmu dia dapat tetapi mungkin hidayahnya dia belum sampai. Dan saya nak fokuskan kepada ini, saya nak merumuskan kepada mukadimah Imam Ghazali. Dia merumuskan kepada, ketahuilah manusia yang menuntut ilmu ini terdiri daripada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu untuk menjadikan bekalan diri menuju akhirat dan dia hanya berniat untuk mendapat redha Allah dan hari akhirat. Orang ini termasuk dalam kalangan golongan yang berjaya. Jadi bila kita nak menuntut ilmu, seboleh-bolehnya kita nak masuk dalam golongan yang pertama, iaitu
kita mendapatkan menuntut ilmu untuk menuju akhirat. Okey, dan mendapatkan keredaan Allah. Tak kisahlah ilmu agama ke, ilmu matematik ke, ilmu sains ke, ilmu teknologi, arkitektur, tidak ada masalah. Tetapi yang penting adalah untuk kita mendapat keredaan Allah. Bukan kita, sebab kita ada orang, sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Imam Nawawi, dia start dengan innamal a'malu binniyat. Semua bermula dengan niat. Sebab kalau contoh dia ambil degree, niat dia untuk dapat kerja. Itulah yang dia dapat. Tetapi adakah dia dapat keredaan Allah itu? Belum tentu. Sebab niat dia lain. Okey. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu untuk dia gunakan dalam kehidupan di dunia serta mencapai kemuliaan, jawatan dan harta, sedangkan dia menyedari hal tersebut. Dapat merasakan dia dapat merasakan kecelaruan diri dan tujuannya yang hina, maka orang ini termasuk dalam golongan yang mencampakkan diri ke dalam bahaya. Jika ajalnya datang dengan tiba-tiba sebelum dia sempat bertaubat, dibimbangi, dia ditimpa kematian yang buruk ataupun su'ul khatimah. Namun jika dia sempat bertaubat, beramal dengan ilmunya, menjauhi segala kecuaian yang pernah dilakukan, maka dia akan berada bersama golongan yang berjaya. Sesungguhnya dalam riwayat Ibnu Majah, at-ta'ibu minaz zambi kaman la zamba lahu, artinya orang yang bertaubat daripada dosa ialah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Golongan kedua ni dia macam jadi atas pagar. Sebab itu dia tak kata dia terus masuk neraka, tak. Okey. Dia kata orang yang menuntut ilmu untuk dia gunakan dalam kehidupan di dunia. Maksudnya tujuan utama dia gunakan ilmu untuk kehidupan di dunia, untuk mencapai kemuliaan. Kemuliaan ni dia macam nak semua orang sanjung dia. That is kemuliaan, jawatan dan juga harta. Okey. Dan dia tahu benda tersebut. Ini adalah sebenarnya ujian kepada orang-orang berilmu. Kalau orang jahil, orang tak tahu, dia ada ujian dia sebab dia tak tahu. Tapi orang berilmu, tak kisahlah ilmu dia sampai SPM ke, degree ke, master, PhD, 10 PhD ke. Tetapi mereka juga ada ujian. Ujian untuk orang jahil berbeza, ujian untuk orang berilmu berbeza. Kadang-kadang ujian untuk orang berilmu ni, bagi saya kadang-kadang dia lagi besar. Sebab dia rasa bahawa dia ni mulia. Lepas tu pergi ceramah, orang bagi 1,000. Lepas ni nak minta 2,000 lah. Dia start rasa macam tak puas. And pergi ceramah pun sebab semata-mata nak dapatkan duit. Bukan dia dah lari. Dia kadang-kadang orang mula-mula niat dia betul. Tapi bila dia start untuk mendapat kemewahan, kemuliaan, dia mula berubah niat dia. Sebab itu kita kata that is ujian. Tetapi kalau dia sempat bertaubat dan dia mengamalkan ilmu dia, insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga. Tetapi kalau dia tak sempat bertaubat dalam keadaan tersebut, ditakuti bahawa dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan manakala orang yang ketiga yang dikuasai syaitan, lalu dia menggunakan ilmunya sebagai jalan untuk berlumba-lumba, memiliki harta yang banyak, bermegah-megah dengan kedudukan dan berasa kuat dengan ramainya pengikut, maka dia menyelinap masuk ke dalam segenap sudut dengan harapan dia dapat melunaskan hajat dunianya. Pada masa yang sama, dia beranggapan bahawa dia mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana berpenampilan dengan simpul ulama dan memperlihatkan dirinya dengan ciri mereka pada pakaian dan ucapan. Di samping itu, dia bersungguh-sungguh mengejar kesenangan dunia secara zahir dan tersembunyi. Orang inilah yang termasuk dalam golongan orang yang binasa dan bodoh lagi tertipu. Ketika itu harapan kepada Allah sudah terputus daripada taubatnya kerana dia menyangka dirinya termasuk dalam golongan yang mengerjakan kebaikan sedangkan dia lupa terhadap firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Surah Al-Saff. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal faqila wa ma huwa ya Rasulullah faqala ulama su. Artinya, sebenarnya aku lebih takutkan orang selain dajjal ke atas kamu berbanding dajjal itu sendiri.
Maka orang bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ulama yang jahat. Okey. Jadi kita lihat hal ini kerana matlamat Dajjal adalah untuk menyesatkan manusia. Sama juga sepertinya iaitu orang alim, walaupun dia memalingkan manusia dari dunia dengan lidah dan ucapannya, perkataannya masih menyeru mereka kepada dunia dengan amalan dan tindak tanduknya. Sedangkan lisan suatu tindak tanduk lebih difahami berbanding lisan sesuatu ucapan. Tabiat manusia pula lebih cenderung untuk menyokong perbuatan daripada menuruti ucapan. Jadi yang kita minta dijauhkan adalah golongan yang ketiga. Dia berilmu. Okey. Tapi ilmu digunakan hanya semata-mata kerana dunia. Lebih lagi bila dia rasa dia banyak pengikut. Dia berpakaian macam ulama besar. Pakaian ni semua orang boleh pakai. Okey. Kemudian dia rasa dia ni mulia di sisi Allah. Nampak tak? Dia dah mula ambil, kita kata, rasa, dia start ada rasa riak, takjub. Itu bahaya sebenarnya. Kalau sesiapa di antara kita yang mempunyai rasa sedemikian, kita cepat-cepatlah bertaubat dan muhasabah diri. Sebab kadang-kadang benda ni, selalunya macam orang berilmu, ini sebab tu saya kata ini adalah ujian untuk orang-orang berilmu. Kadang-kadang dia start dengan niat yang baik, Alhamdulillah. Okay? Dia menyebarkan. Tapi bila ada ramai pengikut, dia dapat kekayaan, kemewahan, dia mula merasakan bahawa dia ni orang yang paling baik. Dia dah ambil, dia kata macam, aku ni orang yang mulia di sisi Allah. Kita tak tahu benda tu. Kadang-kadang sama ada orang berilmu dengan orang miskin. Kadang orang miskin tu mungkin lebih mulia daripada kita. Macam saya ni pun saya tak tahu kan. Di sisi Allah ni saya macam mana? Mulia ke, hina ke? Sebab itu kita kena banyak-banyak bertaubat. Okay? Jadi kita harap dijauhkanlah daripada sikap ini. Yang ini, pesanan ini terutama kepada orang-orang yang berilmu lah. Okay? Yang banyak pengikut. Kita betulkan niat kita dan dimintahi jauh daripada sifat-sifat sedemikian. Dan sesungguhnya ilmunya menjadi sebab kepada beraninya para hamba Allah untuk melakukan maksiat kepadanya. Nafsunya yang jahil sering mempermainkan orang itu dengan memberi harapan palsu dan angan-angan. Menyeru supaya percaya bahawa Allah memberi kurniaan kepadanya dengan sebab ilmu yang dimiliki. Serta mendatangkan khayalan bahawa dialah orang yang terbaik berbanding ramai hamba Allah yang lain. Ini satu perasaan yang bahaya. Ataupun kita panggil, kalau saya suka kaitkan dengan orang panggil sebagai etnosentrik. Okay? Etnosentrik ni kita lihat bahawa kita ni lebih baik daripada orang lain. Itulah. Kalau kita ada sifat yang macam tu, masalah. Selalunya etnosentrik ini kita boleh lihat contoh, macam kita lihat pandangan barat kepada orang Asia. Saya bagi contoh yang simple. Etnosentrik ni contoh orang barat tengok orang Asia ni makan pakai tangan sebagai pengutuh. Itu adalah sifat etnosentrik. Walaupun itu adalah perbezaan budaya. Tetapi dalam bab ini, dia merasakan bahawa dia seorang sahaja yang betul, orang lain semua salah. Ini masalah. Justru wahai pelajar sekalian, jadilah seperti orang dalam kumpulan pertama dan elakkanlah daripada berada dalam kumpulan kedua. Berapa ramai orang yang selalu bertangguh lantas ajal menjemputnya sebelum sempat bertaubat, maka dia akan rugi. Jauhilah sejauh-jauhnya daripada termasuk ke dalam kumpulan yang ketiga. Nescaya kamu akan benar-benar binasa tanpa ada kejayaan yang boleh diharapkan serta keelokan diri yang dinanti tidak akan tiba. Jika kamu berkata, apakah permulaan hidayah supaya aku dapat aplikasinya terhadap diriku? Maka ketahuilah bahawa permulaannya ialah takwa yang dapat dilihat dan pengakhirannya adalah takwa yang tersembunyi. Oleh itu, tiada hasil kecuali dalam takwa dan tiada hidayah kecuali bagi golongan yang bertakwa. Takwa ialah ibarat yang digambarkan sebagai mentaati segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kedua-duanya mempunyai dua bahagian dan aku tunjukkan kedua-duanya sekali di sini kepadamu dengan tulisan yang ringkas berkenaan yang zahir daripada ilmu takwa. Kemudian aku akan sertakan bahagian ketiga supaya kitab ini menjadi sebuah karangan yang menyeluruh dan lengkap. Allah jualah sebagai penolong. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh simpulkan daripada mukadimah? Ini baru mukadimah. Tapi mukadimah sahaja kita dah dapat banyak teguran, ilmu, nasihat daripada Imam Ghazali.
Kalau kita lihat sini, dia lihat kepada 3 golongan, dia bahagikan. Golongan pertama adalah orang yang menuntut ilmu kerana Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Dan kita berharap supaya kita semua di dalam live hari ini termasuk dalam golongan yang pertama. Saya percaya kebanyakan kita yang tengok live ni kan, ambil spend masa untuk ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah ini, insya-Allah kita dalam golongan yang pertama. Yang kedua ini orang belajar ni sebab dia tengah-tengah. Dia ada macam rasa perasaan, oh nanti aku lagi hebat, aku nak belajar benda ni, nanti aku cerita kat orang. Nampak tak? Itu golongan kedua. Golongan ketiga ini adalah golongan yang memang ilmu dia ambil and then kemudian untuk kegunaan kemewahan and untuk merasakan bahawa dirinya betul. Sebab itu sebagai contoh, macam mengenai kitab ini, kalau kita lihat banyak orang mengajar kitab ini. Nasihat saya adalah untuk kita boleh juga belajar daripada ustaz-ustaz lain, okey, dekat masjid ataupun dalam pengajian mana-mana, and cuba untuk kita belajar dan kita cuba untuk menganalisis sendiri. Saya tak kata apa saya cakap ni semua betul. Saya juga mungkin salah. Okey. Ada orang kata Imam Ghazali ni dalam Ihya ni ada hadis-hadis yang lemah. Ya betul, sebab Imam Ghazali dia bukan maksum. Okey. Ulama-ulama pun ada yang terkhilaf sedikit, tetapi nak bandingkan dengan kita, khilaf kita lagi banyak. Okey. Jadi ini adalah sebagai panduan kita. Okey. Sebab kadang-kadang kita terlupa benda ini, dan saya suka dengan dia punya amaran. Dia katakan bahawa kita jangan merasakan bahawa dia adalah orang yang terbaik berbanding ramai hamba Allah yang lain. Hal inilah yang menyebabkan berlakunya kita kata konflik, polemik, terutamanya dalam bab-bab pemikiran. Okey. Kalau kita lihat dalam masyarakat Malaysia sekarang, orang tu kata orang ni tak betul, orang tu kata orang ni tak betul. Sebab apa? Sebab masing-masing merasakan diri mereka betul. Ini sangat bahaya sebenarnya. Dan kita dah mula untuk melibatkan masyarakat awam. Masyarakat awam ini ada pengikut. Kita kena muhasabah diri balik, dan perbincangan itu kalau boleh buatlah perbincangan secara yang lebih rahmah. Okey, secara bertutup, dan jangan buka kepada orang awam. Okey. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Ada orang, contoh bila dia belajar, baca kitab, dengar ceramah, dia dah ada niat yang tak baik. Contoh, aku nak dengar ceramah ini untuk aku berdebat. Nampak tak? Bila kita nak baca kitab, baca buku, kita kalau boleh kita bersihkan dulu hati kita. Kita kata, kita nak dengar, nak belajar benda ini untuk kita belajar dan mendapat keredaan Allah. Kemudian kalau ada betul salah dalam kitab tersebut, kita tapislah. Kita boleh tengok ustaz-ustaz lain ajar, ataupun kita boleh baca kitab-kitab lain, tengok ada salah, ada betul. Tapi ini kadang-kadang orang, dia dengar ceramah kelompok yang dia tak setuju, dia ambil poin untuk dia berdebat. Ataupun dia baca kitab. Contoh, kalau ada orang yang tak bersetuju dengan Imam Ghazali, memang anti Imam Ghazali, dia baca kitab ini untuk melawan poin-poin Imam Ghazali, bukan untuk dapatkan ilmu. Jadi yang dia akan dapat adalah perdebatan tersebutlah. Dia tak dapat ilmu tersebut. Jadi kenapa saya mengambil kitab ini? Kerana bagi saya kitab ini amat sesuai untuk masyarakat umum macam kita lah. Okey. Saya sendiri pun masih belajar sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar, sebab itu saya panggil ini sebagai ulang kaji. Saya juga nak minta pendapat orang lain jugalah. Contoh, kalau masing-masing ada pandangan, boleh tuliskan dekat komen. And mungkin kita akan cuba untuk bincangkan pada siri yang kedua pada minggu depan. InsyaAllah untuk ulang kaji kitab ini kita akan buat secara mingguan. Kita cuba untuk buat pada setiap hari Jumaat. Kita mengambil keberkatan hari Jumaat pada pukul 10 pagi. And kita punya masa tak lama. Dalam maybe setengah jam hingga 1 jam sahaja. Sebab kita tahu kan hari Jumaat untuk kebanyakan negeri bekerja. Kan? Kalau Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor tu okeylah kan kalau ambil masa panjang. Saya tahu tuan-puan pun ambil curi-curi masa ni untuk belajar ilmu, alhamdulillah lah. Okey. Jadi untuk minggu depan insya-Allah kita akan masuk bahagian pertama kitab Bidayatul Hidayah, iaitu mengenai amalan taat. Okey, dia ada subtopik dia seperti adab menjelang pagi, adab bangun tidur, adab berpakaian. Okey. Kalau kita lihat benda ni simple. Okey, adab bangun tidur, adab berpakaian, tetapi Imam Ghazali dia cuba memasukkan roh-roh kerohanian dalam semua amalan kita. Itu yang baiknya.
Sebelum ni kita pakai baju, pakai je lah kan. Nak mandi je lah kan. Cuma kita ingat adab sikit, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan, itu je kita ingat kan. Tetapi Imam Ghazali dia akan memberi satu maksud. Contoh, kenapa kita kena masuk kaki kiri? Kenapa kita kena keluar kaki kanan? Kenapa bangun tidur kena cakap Alhamdulillah, doa bangun tidur tu kan? Ada sebab-sebabnya. Jadi yang benda-benda tersebut insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Dan kitab ini sebenarnya banyak boleh dapat. Ada dalam bentuk PDF pun banyak. Dalam bahasa Melayu, Inggeris ataupun bahasa Arab, kita boleh gunakan mana-mana. Sebab kita punya style ini lebih kepada ulang kaji perbincangan. Okey. Jadi saya rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua kepada yang menonton. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada minggu hadapan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.